Salam sejahtera, selamat kembali ke kelas biologi bersama Cikgu Visundra. Dan dalam video ini kita nak terangkan bagaimana untuk menjawab soalan kertas 3 peperiksaan SPM. Sebelum saya mulakan penerangan, saya harap kamu sudah muat turun ataupun download kertas soalan yang akan saya bincangkan. Kalau belum lagi, tolong pergi ke tuition2u.com dan kamu boleh nampak tuition2u.com dekat sini. Bila kamu lawat tuition2u.com, ada banyak kursus, cari kursus kertas 3. Kamu boleh search kursus kertas 3, daftar untuk kertas itu percuma. Lepas kamu daftar, kamu boleh nampak dalam kursus itu ada 3 eksperimen. 2 eksperimen adalah eksperimen yang kita bincang tahun lepas, iaitu eksperimen berkaitan dengan ujian makanan dan juga vitamin C. Itu tahun lepas. Kalau kamu nak buat soalan-soalan itu pun boleh. Yang kita bincangkan dalam video ini adalah eksperimen berkaitan dengan fermentasi yang dijalankan oleh yeast. Dan kalau kamu tengok dalam kursus itu, saya berikan 2 kertas soalan. Satu kertas soalan adalah sebenarnya kertas trial, peperiksaan percubaan Terengganu, negeri Terengganu. Eksperimen itu adalah eksperimen berpandu. Eksperimen berpandu, eksperimen yang sama iaitu eksperimen fermentasi yang dijalankan oleh yeast. Itu eksperimen berpandu. Saya dah berikan kertas soalan dan juga saya dah berikan skema markah. Tolong go through that on your own. Yang saya nak terangkan sekarang ialah kertas soalan ini saya ubah suai. Eksperimen yang dijalankan oleh yang ada dalam kertas soalan Terengganu itu, saya ubah suai dia menjadi kertas tidak berpandu. Dan saya akan terangkan bagaimana jawab soalan ini. So, seboleh-bolehnya dapatkan kertas soalan, buat dulu, lepas tu bandingkan dengan jawapan yang saya berikan. Okey, jom kita masuk kepada soalan. So, ini adalah kertas yang akan kita bincangkan. Sekolah Mendengar tuition2u.com Malaysia, welcome. Dan peperiksaan percubaan SPM. So, kita terus masuk kepada page pertama. Dalam page pertama ini biasanya kita ada senarai SEMA, iaitu senarai radar dan juga bahan. Kamu biasanya akan diberikan lebih kurang 10 hingga 15 minit untuk memastikan kesemua bahan dan radas yang disenaraikan ada di hadapan kamu. So use this time, gunakan masa ini untuk cek, terutamanya kalau ada bahan-bahan mechanical macam jam randai ataupun termometer, pastikan semuanya berfungsi dengan sempurna. Kita tak nak masalah semasa kita jalankan eksperimen. So, selepas kamu sudah kenal pastikan yang semua bahan ini ada di hadapan kamu, kita boleh terus masuk kepada penerangan. Tapi sebelum saya mulakan soalan, selepas kamu sudah pastikan kesemua bahan dan radas yang ada dalam senarai itu ada di hadapan kamu, tunggu arahan daripada cikgu yang bertugas. Dan bila cikgu yang bertugas itu sudah beri arahan, kamu boleh mula menjawab soalan dan mula jalankan eksperimen. Kita terus masuk kepada soalan. So, di page pertama ini, page kedua ini kita ada penerangan apa itu fermentasi yeast. Fermentasi yeast ialah proses metabolik di mana molekul-molekul glukosa diuraikan oleh yeast secara anaerob dalam keadaan oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. Dia memberitahu kita apa itu fermentasi. Bawah sini kita ada tajuk eksperimen. Berdasarkan pada Raja 1, rancang satu eksperimen untuk mengkaji. So, ayat ini penting. Bila kamu jawab soalan kertas 3, arahan yang diberikan itu amat penting sebab arahan itu memberitahu kepada kita yang mana satu pemberi ubah dimanipulasi, yang mana pemberi ubah bergerak balas. Rancang satu eksperimen untuk mengkaji kadar tindak balas yeast. So, di sini kita boleh kenal pasti ada perkataan kadar tindak balas yeast dalam kepekatan larutan glukosa yang berlainan ataupun berbeza. Mengikut arahan yang diberikan, kita boleh kenal pasti dalam arahan ini, kadar tindak balas yeast adalah pemberi ubah bergerak balas, manakala kepekatan larutan glukosa adalah pemberi ubah dimanipulasi. So, salah satu tempat kita boleh kenal pasti 2 daripada 3 pemberi ubah adalah dalam soalan itu. Soalan itu sendiri kita boleh jumpa. Lepas kita baca arahan, kita pergi kepada raja yang diberikan dan kita perlu teliti raja yang diberikan sebab daripada raja ini kita boleh dapat pemberi ubah dimalarkan. So, kalau kita teliti raja yang ada di hadapan kita ini, kita boleh kenal pasti ayat ini iaitu 15 ml larutan glukosa. 15 ml ini adalah pemberi ubah
dimalarkan. Pada masa yang sama, kita juga boleh kenal pasti kita gunakan 2 gram yeast. 2 gram itu juga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. So, 2 daripada pemboleh ubah dimalarkan, kita boleh dapat daripada raja yang diberikan dalam eksperimen. Atas ini, daripada arahan, kita boleh kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Lagi satu tempat di mana kamu boleh kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas ialah soalan di mana kamu kena lengkapkan jadual. Soalan itu saya berikan sebagai soalan C. Sepatutnya saya kena berikan ini sebagai soalan A. So, ini adalah soalan C. So, kalau kamu perasan, soalan C ada jadual. Dan dalam jadual ada maklumat. Kita boleh gunakan maklumat ini untuk menentukan pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. Di sini kita ada perkataan kepekatan larutan glukosa dan nilainya sudah diberikan 5 dan juga 10. So, ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Pada masa yang sama, dekat sini kita boleh nampak perkataan bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 7 minit. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan dalam ayat yang sama, kita juga boleh kenal pasti 7 minit sebenarnya adalah pemboleh ubah dimalarkan. So, banyak tempat kita boleh dapatkan maklumat. Kita boleh dapatkan maklumat daripada jadual. Kita juga boleh dapatkan maklumat daripada tajuk soalan ini yang ada di awal-awal eksperimen. Daripada raja pun kita boleh dapatkan maklumat-maklumat yang lain. Lepas kita dapatkan semua maklumat ini, kita akan mula jawab soalan. Soalan A. Rancang eksperimen dengan menggunakan radar dan bahan yang dibekalkan. Prosedur anda hendaklah mengandungi cara untuk mengendalikan pemboleh ubah dan juga langkah berjaga-jaga. Pemboleh ubah ini ada 3 jenis. Pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimanipulasi. Tiga-tiga kita boleh kenal pasti dari raja, daripada soalan dan juga daripada jadual yang ada dalam soalan. So, selepas kita kenal pasti semua ini, kita jawab soalan pertama. Jawapan pertama yang akan kita berikan ialah pemboleh ubah dimanipulasi. So, kita tengok jawapan yang saya dah tulis di sini. Okay, so saya gunakan perkataan, gunakan kepekatan glukosa berlainan iaitu larutan glukosa 5% dan 10%. Perhatikan yang semua jawapan saya dapatkan daripada soalan. So, perkataan gunakan ini mesti ada. Kalau kamu tak gunakan perkataan gunakan, mungkin kamu tak dapat markah. So, ini adalah macam syarat-syarat untuk kertas 3. Kita perlu gunakan ayat yang betul. So, gunakan kepekatan glukosa. Kepekatan glukosa adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Saya gunakan MV untuk pemboleh ubah dimanipulasi. So, bahasa Inggeris adalah manipulated variable. So, MV adalah kepekatan glukosa berlainan. Bila kamu beritahu ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, soalan juga tanya, bagaimana kamu kawal pemboleh ubah manipulasi tersebut? So, bila kita sudah beritahu pemeriksa ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, pemeriksa juga nak tahu, kalau ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, semasa eksperimen macam mana kamu kawal pemboleh ubah dimanipulasi? Sebab itu dekat sini kita tulis, kita gunakan larutan glukosa 5% dan juga 10%. Yang saya highlight ini adalah bagaimana mengawal pemboleh ubah dimanipulasi. Yang ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan pastikan bila kamu tulis ayat ini, kamu mulakan dengan perkataan gunakan. Ini pemboleh ubah dimanipulasi, ini cara kita mengawal pemboleh ubah dimanipulasi. Selepas pemboleh ubah dimanipulasi, saya pergi kepada pemboleh ubah dimalarkan. Sebelum saya masuk kepada pemboleh ubah bergerak balas, saya nak kenal pasti pemboleh ubah dimalarkan. Dan biasanya, pemboleh ubah dimalarkan ini biasanya ada lebih dari satu. Kamu hanya perlu berikan satu daripadanya semasa exam. You need to provide only one. I'm showing you all the three. Saya akan tunjukkan ketiga-tiga yang ada dalam eksperimen ini. Yang pertama ialah GSAM yeast. Setiap eksperimen kita gunakan GSAM yeast yang sama iaitu 2 gram. Tapi lagi sekali kamu mesti gunakan ayat yang betul iaitu tetapkan GSAM yeast pada 2 gram untuk setiap eksperimen.
Baki dua pembeli ubah yang dimalarkan ialah tetapkan tempoh masa eksperimen pada 7 minit. Selepas 7 minit, dalam masa 7 minit, kamu kena kira bilangan gelembung yang dihasilkan. Dan pada masa yang sama, kamu juga pastikan setiap tabung didih mengandungi 15 ml larutan glukos. Untuk eksperimen ini, kita ada 3 pembeli ubah dimalarkan dan kesemuanya kita gunakan perkataan tetapkan. Dan sepatutnya kamu tulis satu cukup, tapi kalau nak tulis ke semua pun boleh. So, ada 3 pembeli ubah yang dimalarkan untuk eksperimen. Selepas kita sudah mengenal pasti pembeli ubah dimalarkan, pembeli ubah terakhir yang perlu kita kenal pasti ialah pembeli ubah bergerak balas. Dan pembeli ubah bergerak balas itu sebenarnya kita sudah kenal pasti daripada jadual tadi. So, kita tahu ini, bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 7 minit. Itu yang akan kita kira semasa eksperimen. Kita tulis itu sebagai pembeli ubah bergerak balas. So, untuk pembeli ubah bergerak balas, kita mesti ada perkataan kira dan rekod. Ataupun bilang dan rekod pun boleh. Bilang dan rekod. Bilang dan rekod bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 7 minit. Kalau kamu perasan, ini saya dapatkan daripada jadual. Saya hanya tambah perkataan bilang dan rekod. So, ini mesti ada. Kalau ini tak ada, consider markah tak lengkap. Bilang dan rekod bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 7 minit. Kalau kamu perasan, semua jawapan yang saya berikan ini, maklumat ada dalam kertas soalan. Itu yang, the easy part of paper 3. Kertas 3 sepatutnya mudah sebab hampir kebanyakan jawapan yang kamu perlukan sudah ada dalam soalan. Kamu hanya perlu tahu mana, cari dia dan gunakan sebagai jawapan. So, saya dah beritahu kepada pemeriksa atau sudah terangkan kepada pemeriksa, ini pembeli ubah dimanipulasi. Ini cara saya mengawal pembeli ubah dimanipulasi. Ini semua adalah pembeli ubah dimalarkan. Ada 3 dekat sini. Setiap satu saya beritahu pemeriksa macam mana saya malarkan dia. Dan ini adalah pembeli ubah bergerak balas. Kita beritahu pemeriksa apa yang kita bilang dan apa yang kita rekod. Selepas kamu sudah kenal pasti ketiga-tiga pembeli ubah, soalan juga perlu tahu apa itu langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Lagi sekali, langkah berjaga-jaga biasanya ada banyak untuk eksperimen. Kamu berikan satu. Kalau nak tulis semua pun boleh. Dalam eksperimen ini, kita boleh kenal pasti beberapa langkah berjaga-jaga. So, langkah berjaga-jaga pertama yang saya berikan dekat sini ialah pastikan campuran yeast dan larutan glukosa dikacau dengan perlahan. Di awal eksperimen, kamu akan campurkan serbuk yeast dengan larutan glukosa. Dan kamu perlu campurkan. Sebab itu kalau kamu tengok dalam senarai radas, kita ada rod kaca. So, rod kaca ini digunakan untuk mengacau campuran larutan glukosa dan yeast. Tapi, kamu tak boleh kacau dia dengan pantas. Kamu kena kacau dia perlahan-lahan. Dan jangan kacau terlalu lama. Perlahan-lahan dan dalam selepas masa tertentu, kita mulakan eksperimen. Kalau tidak berpandu, kamu tak perlu beritahu kepada pemeriksa kenapa kamu buat langkah berjaga-jaga ini. Tapi kalau kita buat soalan berpandu, kita akan tanya, soalan akan tanya, berikan langkah berjaga-jaga dan terangkan kenapa kamu jalankan langkah berjaga-jaga ini. So, dekat sini sepatutnya tak perlu terangkan, tapi saya nak kamu tahu kenapa kamu lakukan setiap langkah ini. So, pastikan, perkataan pastikan mesti ada. Pastikan campuran yeast dan larutan glukosa dikacau dengan perlahan. Kenapa? Kalau kamu kacau dia terlalu pantas, apa yang berlaku ialah gas oksigen daripada atmosfera boleh meresap ke dalam larutan glukosa. Kita nak pastikan yeast ini lakukan fermentasi. Fermentasi hanya berlaku dalam ketidakhadiran oksigen. Kita kena halang oksigen masuk ke dalam larutan glukosa tersebut. Sebab itu bila kita kacau dia perlahan-lahan. Tapi penerangan ini hanya untuk kamu faham. Masa exam tak perlu tulis. Kamu beritahu apa yang kamu buat boleh. Kalau kamu nak tulis ini pun boleh. Secara am soalan hanya nak apa yang kamu buat. Apa langkah berjaga-jaga. Itu langkah berjaga-jaga yang pertama.
Ada beberapa lagi. Langkah berjaga-jaga yang kedua ialah pastikan campuran yeast dan larutan glukosa ini diselaputi oleh lapisan minyak parafin. Pastikan campuran yeast dan larutan glukosa diselaputi oleh lapisan minyak parafin. Sebab itu dalam senarai tadi kita ada minyak parafin. Kalau kita tengok dekat sini, ada minyak parafin. So, lepas kita campurkan yeast dan juga larutan glukosa, atas itu kita kena tutup dengan minyak parafin. Kenapa? Lagi sekali, dia kaitan dengan oksigen. Kita tak nak oksigen masuk ke dalam campuran tersebut. Oksigen ada dalam atmosfera. So, lapisan parafin ini akan berfungsi sebagai penempat. Dia akan halang oksigen meresap ke dalam glukosa. Itu penerangan yang ada di sini. Untuk menghalang gas oksigen dari atmosfera meresap ke dalam larutan glukosa. Ini adalah penerangan tidak diperlukan dalam eksperimen tidak berpandu. Kalau nak tulis. Tapi yang kita nak ialah ini. Pastikan, perkataan pastikan ada campuran yeast dan larutan glukosa diselaputi atau ditutupi lapisan. Diselaputi, I think better word is ditutupi lapisan minyak parafin. Yang terakhir ialah pastikan larutan glukosa dididihkan dan disejukkan. So, larutan glukosa, kalau kamu tengok dalam Raja tadi, dekat sini mereka guna perkataan glukosa yang terdidih. So, kenapa kita mesti gunakan glukosa yang terdidih? Dua sebab. Glukosa itu mungkin ada mikroorganisma lain seperti bakteria yang mungkin akan mengganggu keputusan eksperimen. Menjejaskan keputusan eksperimen. Nak bunuh bakteria, nak bunuh mikroorganisma dalam glukosa, kita didihkan glukosa. Yang kedua ialah, kita lagi sekali tak nak oksigen. Kita nak pastikan tak ada oksigen untuk menggalakkan proses fermentasi. Macam mana cara untuk membebaskan oksigen terlarut dalam glukosa? Kita didihkan dia. Sebab itu dekat sini kita ada ayat. Untuk mensterilkan glukosa. Mensterilkan glukosa maksudnya Mensterilkan glukosa maksudnya kita bunuh mikroorganisma di dalam glukosa. Pada masa yang sama kita nak bebaskan oksigen terlarut dalam glukosa supaya yeast boleh lakukan fermentasi. So, jawapan yang saya berikan dekat sini lebih daripada cukup. Saya dah berikan kepada kamu 3 pemboleh ubah dimalakan, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, dan juga saya berikan kepada kamu 3 langkah berjaga-jaga. Kamu hanya perlu tulis 1. Penerangan tak perlu, tapi in case kalau ini keluar sebagai soalan berpandu, dia boleh tanya kenapa kamu lakukan langkah berjaga-jaga ini. So, kamu boleh gunakan ini semua sebagai jawapan. Ini adalah page pertama. Seterusnya, selepas kita sudah kenal pasti ke semua pemboleh ubah, dengan confident kita boleh jawab soalan-soalan yang lain. Sebab setiap jawapan itu trik. Untuk kertas 3, nak pastikan kamu dapat markah penuh, pastikan ke semua jawapan ada pemboleh ubah. Terutamanya pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. Dimanipulasi dan bergerak balas. Dua-dua pemboleh ubah ini adalah kata kunci untuk setiap jawapan yang akan kamu berikan. Ada itu, kamu boleh confident untuk dapat markah penuh. So, let's go to the next question. Okay, soalan seterusnya yang akan kita bincangkan. So, soalan B. Jalankan eksperimen tersebut dengan menggunakan larutan glukosa 5%. Nyatakan pemerhatian anda pada bilangan gelembung udara. So, mereka nak pemerhatian anda pada bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 7 minit dengan menggunakan jam landing. So, sepatutnya seperti yang saya beritahu tadi, kamu kena lengkapkan jadual. Ini adalah jadual yang sepatutnya kamu lengkapkan dekat bawah sini. So, jadual ini bila kamu sudah lengkapkan, kamu dapat nilai 18 dan juga 29. So, bila soalan tanya pemerhatian, saya ulang balik, sepatutnya ini adalah soalan A. Saya kena ubah balik soalan ini, tak apa. So, kalau kamu sudah buat ini sebagai soalan A, kamu sudah dapat nilai-nilai ini. Soalan sekarang tanya apakah pemerhatian anda. So, kamu boleh gunakan ini sebagai satu pemerhatian ataupun boleh gunakan ini sebagai satu pemerhatian. Dekat sini hanya ada 2 pemerhatian dan soalan hanya tanya pemerhatian, dia tak suruh terangkan apa-apa.
Apa yang kamu nampak dalam jadual ini, kamu tulis balik. Iaitu, kamu nampak ada tabung uji A, tabung didik A. Dan dalam tabung didik A ada 5% larutan glukosa dan bilangan gelombang udara yang dibebaskan dalam 7 minit adalah 18 gelombang. Yang kamu nampak, kamu tulis balik. Itu saja. Pemerhatian is pemerhatian. Observation. Write what you see, don't make any explanation. Okay, kalau kamu perhatikan dalam eksperimen ini, kita hanya ada 2 pemerhatian. 2 eksperimen, tabung didik A dan juga tabung didik B. Kalau contoh, kita ada 3 eksperimen. Ada tabung uji C andaikan, dan andaikan kita gunakan 15% kepekatan glukosa, dan andaikan bilangan gelembung yang dihasilkan adalah 35. Contoh. So, bila kita sudah ada 3 data, kita tak boleh suka-suka pilih satu daripadanya untuk pemerhatian. So, teknik yang kita guna ialah kita gunakan pemboleh ubah. RV ialah responding variable, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Kamu mesti gunakan pemboleh ubah pemerhatian yang ada, pemboleh ubah bergerak balas yang tertinggi ataupun yang terendah. Maksudnya, kalau kita ada 3 data macam ini, kamu sepatutnya tengok kepada pemboleh ubah bergerak balas yang paling tinggi adalah 35, paling rendah adalah 18. Maksudnya, pemerhatian kamu seboleh-bolehnya gunakan untuk tabung uji A ataupun tabung uji C kalau ada lebih dari 2 data, tertinggi dan terendah. Pilih mana-mana satu sebagai pemerhatian. Tapi eksperimen yang kita buat ini hanya ada 2 data. So, 2 data tertinggi, terendah, mana-mana satu boleh guna. So, kamu boleh pilih A atau kamu boleh pilih B. Okay, bila kita kembali kepada soalan yang ada dekat atas ini, pemerhatian yang kita tulis adalah ini. Dalam tabung didik A yang mengandungi larutan glukosa 5%, bilangan gelombang udara yang dibebaskan dalam masa 7 minit ialah 20. Ataupun kita boleh tulis ini 20 gelembung. So, 18 gelembung ini adalah data daripada eksperimen. So, kalau kamu perasan, pemerhatian yang kita tulis ini ada semua. Pemboleh ubah bergerak balas, dimanipulasi, dimalakan, dan juga kita ada data daripada eksperimen. Ini yang kita panggil sebagai jawapan lengkap. Dan lagi satu yang saya nak kamu perhatikan, semua yang ada dekat sini adalah daripada eksperimen, daripada kertas soalan. Kita tak cipta apa-apa yang baru. Semua yang saya tulis ini saya dapatkan daripada kertas soalan. Ini adalah pemerhatian. Soalan ini dia nak secara spesifik untuk 5% glukosa. Kalau tidak diberitahu, kalau ada 2 data, pilih mana-mana. Kalau ada lebih dari 2 data, pilih pemerhatian daripada pemboleh ubah bergerak balas, data yang paling tinggi ataupun data yang paling rendah. Itu untuk pastikan kita dapat jawapan yang tepat. Selepas kita beritahu pemerhatian, soalan seterusnya mereka nak terangkan pemerhatian anda. So, kamu baru beritahu pemeriksa, kalau kamu letak 5% kepekatan glukosa, 18 gelombang udara akan dibebaskan. So, apa kaitan gelombang udara dengan glukosa dan juga yeast yang kamu masukkan dalam tabung didik tersebut? Kenapa? Apa itu gelombang udara? Pemeriksa nak tahu. So, ini kamu kena terangkan. So, ayat pertama ialah yeast dalam tabung didik itu melakukan fermentasi alkohol dalam keadaan tanpa oksigen. Ayat ini pun tanpa oksigen pun saya dapat daripada soalan. Kalau kamu tengok page sebelumnya dekat atas ini, kita sudah ada perkataan tanpa oksigen. Itu pun saya dapatkan daripada soalan. Semua jawapan kita dapat daripada soalan. So, ini adalah penerangan pertama, iaitu yeast akan melakukan fermentasi alkohol dalam keadaan tanpa oksigen. Okey, itu proses yang berlaku. Kita masih belum terangkan kenapa ada gelombang udara. Gelombang udara itu datang dari mana? So, penerangan seterusnya yang kita berikan ialah fermentasi membebaskan gas karbon dioksida yang dibebaskan sebagai gelombang udara. So, ini adalah penerangan asal-usul gelombang udara. Ini adalah penerangan kenapa gelombang udara itu dihasilkan melalui proses fermentasi alkohol.
Ini adalah penerangan. Secara am, ini yang kamu belajar di kelas. Yeast dan juga sel-sel tumbuhan seperti pokok padi. Sel pokok padi, akar pokok padi boleh buat fermentasi alkohol. Ini penerangan pemerhatian akan beri kamu lagi 2 markah. 2 atau 1 markah mengikut soalan. Okay, soalan seterusnya C2 ialah kita perlu kira kadar tindak balas yeast bagi tabung uji A dan B dalam bilangan gelembung udara yang dibebaskan per unit masa. Biasanya soalan ini ataupun data ini, kadar tindak balas yeast biasanya ada dalam jadual. So biasanya kita ada lagi satu lajur dekat sini di mana kita perlu isikan maklumat untuk kadar tindak balas. Apa yang saya buat dekat sini ialah saya asingkan soalan sebab saya nak kamu buat pengiraan. So, kita gunakan balik data yang ada dalam jadual ini untuk membuat pengiraan kadar tindak balas yeast. Tapi, apa formula yang perlu kita gunakan? Kalau kertas 3, biasanya formula akan diberikan. Tapi dalam soalan ini, kalau kita tengok tak ada formula. Walaupun formula tidak diberikan, apa yang mereka buat ialah mereka beri petunjuk. Iaitu, kamu boleh baca dekat sini. Bilangan gelembung udara yang dibebaskan per unit masa. Itu adalah clue untuk kamu. Petunjuk untuk kamu. Iaitu bilangan gelembung udara per unit masa. Maksudnya, bilangan gelembung udara yang dibebaskan itu kamu bahagi dengan tempoh masa eksperimen. Iaitu 7 minit. So, bilangan gelembung dibahagi dengan masa yang digunakan untuk menjalankan eksperimen iaitu 7 minit. Itu adalah kadar tindak balas yeast. So, kalau ini adalah soalan berasingan, saya suka tulis formula, lepas itu saya buat pengiraan. So, formula berdasarkan kepada clue yang diberikan ialah kadar tindak balas ialah bilangan gelembung udara yang dibebaskan bahagi dengan tempoh masa eksperimen. Untuk tabung didik A, bilangan gelembung ialah 18. Dan masa ialah 7 minit. Saya pastikan bila saya tulis semua ini, saya berikan unit. Saya berikan unit. Supaya, that's to make sure they don't minus mark ataupun saya pastikan saya berikan unit untuk pastikan saya dapat markah. So, 18 gelombang bahagi dengan 7. Dan bila kamu buat pengiraan, nilai yang kamu dapat ialah 2.6 gelombang per minit. Biasanya sampai dekat sini banyak student akan tanya, cikgu sini kena guna 2 atau 1 titik perpuluhan. Macam mana kita tentukan? Kamu kena ingat, biasanya kertas 3 ada, kamu perlu lukis graf. Dan kalau kamu gunakan titik perpuluhan yang lebih tinggi, lebih susah untuk kita lukis graf. So biasanya kita akan guna 1 ataupun 2 titik perpuluhan. Untuk eksperimen ini, saya gunakan 1 titik perpuluhan. Kadang-kadang boleh guna 2. Jangan pergi lebih dari 2 kecuali kalau terpaksa guna. Ada data kadang-kadang kita punya nilai sampai dekat 3 titik perpuluhan jarang, tapi kadang-kadang ada. Kebanyakan masa 1 atau 2 titik perpuluhan cukup. Untuk ini saya gunakan 1 titik perpuluhan. Sebab soalan pertama atau pengiraan pertama saya dah bagi formula. Yang kedua ini saya tak bagi formula, saya terus berikan pengiraan iaitu untuk tabung didik B, bilangan gelembung ialah 29, masa masih lagi sama 7 minit, kita dapat 41 gelembung per minit. Pastikan ada unit dalam jawapan kamu. Kalau boleh dalam pengiraan pun mesti ada unit. Baru kita boleh dapat 2 markah. Kita sudah dapat kadar tindak balas dalam tabung didik A dan juga dalam tabung didik B. Kita pastikan kedua-dua ini bilangan titik perpuluhan adalah sama. So, bila kamu dah habis, ini dapat lagi 2 markah. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya ialah berdasarkan data di C. Terangkan perbezaan kadar tindak balas yeast antara kedua-dua kepekatan glukosa yang diberikan. Kamu sudah kira bilangan gelembung yang dibebaskan dalam masa 7 minit. Kamu juga sudah kira kadar tindak balas yeast. Dan kita dapati bilangan gelembung adalah berbeza dan kadar tindak balas juga adalah berbeza. Kita nampak dengan jelas tabung didik B kadar tindak balas lebih tinggi.
tabung di DA, kadar tindak balas lebih rendah. So, sekarang soalan hendakkan kita terangkan kenapa ada perbezaan ini. Secara perbezaan ini berlaku sebab kedua-dua tabung di DA ini mempunyai pembeli ubah dimanipulasi yang berlainan. Nilai yang berlainan. So, itu yang perlu kita terangkan. So, penerangan pertama, terangkan perbezaan. So, penerangan pertama ialah tindak balas Y dalam tabung didik B membebaskan lebih gas karbon dioksida berbanding dengan tabung didik A. Kita boleh guna perkataan berbanding sebab kita hanya ada dua data. Kalau ada lebih dari, contoh kalau kita ada tabung didik C, kamu kena tulis dekat sini. Berbanding tabung didik A dan tabung didik C. Yang ini senang sikit sebab kita hanya ada dua tabung didik. Tindak balas Y dalam tabung didik B membebaskan lebih. Ayat ini penting. Lebih gas karbon dioksida berbanding dengan tabung didik A. So, ini adalah penerangan pertama. Tadi kamu hanya berikan nilai, iaitu 1829. Sekarang kamu beritahu B bilangan gelembung lebih. Sama juga dekat sini, kamu beritahu kadar tindak balas dalam B adalah lebih tinggi sebab nilai dia 41. Itu ayat seterusnya. Kadar tindak balas Y dalam tabung didik B lebih tinggi berbanding dengan tabung didik A. So, dua-dua ini adalah berdasarkan kepada C. Dalam C, kamu kira bilangan gelembung udara. Dan dalam C2, kamu kira kadar tindak balas. So, dua-dua kita beritahu. B, kadar tindak balas lebih tinggi. B, bilangan gelembung udara lebih tinggi. Sekarang baru kita terangkan kenapa. Kenapa bilangan gelembung udara lebih tinggi? Kenapa kadar tindak balas lebih tinggi? Sebab pembeli ubah dimanipulasi lebih tinggi, iaitu kepekatan glukosa. Tabung didik B mengandungi kepekatan larutan glukosa yang lebih tinggi berbanding tabung didik A. Lagi satu markah. Dua-dua ini adalah tukarkan data yang kita ada kepada ayat, ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Penerangan dia ialah pembeli ubah dimanipulasi lebih tinggi untuk tabung didik B berbanding dengan tabung didik A. Tabung didik B mengandungi kepekatan larutan glukosa yang lebih tinggi berbanding dengan tabung didik A. Maksudnya dia bebaskan lebih banyak karbon dioksida, kadar tindak balas lebih tinggi. Selepas kita terangkan perbezaan, kenapa ada beza, soalan seterusnya ialah hipotesis. Secara hipotesis kita boleh guna satu teknik, iaitu kita boleh gunakan teknik ini, lebih tinggi atau rendah MV, pembeli ubah dimanipulasi, lebih tinggi atau lebih rendah pembeli ubah bergerak balas, iaitu RV, responding variable. Contoh, lebih tinggi keamatan cahaya, lebih tinggi kadar fotosintesis. Contoh. So, lebih MV, lebih RV. Ataupun mungkin kadang-kadang kita ada ayat bertentangan. Lebih tinggi kelembapan udara, lebih rendah kadar transpirasi. So, kombinasi lebih-lebih atau lebih tinggi atau lebih rendah, lebih tinggi, kita gunakan kombinasi ini. Tapi ada masanya kadang-kadang kita tak boleh gunakan kombinasi ini. Contoh, macam dulu kita ada satu soalan, nilai tenaga bahan makanan. So, untuk nilai tenaga bahan makanan, kita hanya ada dua data, iaitu kacang tanah dan juga kacang gajus. Kacang tanah dan cashew nut and groundnut. Kacang tanah, kacang gajus. So, dua-dua itu kita buat eksperimen, kita dapat data, iaitu nilai tenaga. Selepas kita dapat nilai tenaga, bila kita nak tulis hipotesis, kita tak boleh guna yang ini. Kamu tak boleh tulis dekat sana lebih tinggi kacang, lebih tinggi nilai tenaga, tak boleh. You know, the higher the nut, the higher the energy value, tak boleh. Bila kita tak boleh gunakan kombinasi ini, kita gunakan berbanding. Kacang gajus mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan kacang tanah. So, kalau tak boleh gunakan teknik ini, gunakan perkataan berbanding. Tapi dekat sini kita boleh guna. Secara lebih tinggi kepekatan glukosa, lebih tinggi kadar tindak balas. Itu hipotesis. Lebih tinggi untuk ini senang.
So kita tulis dekat sini. So hipotesis dia ialah lebih tinggi kepekatan larutan glukosa, lebih tinggi kadar tindak balas yeast. Dalam jawapan ini, kepekatan larutan glukosa ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Kadar tindak balas yeast ialah pemboleh ubah bergerak balas. Kita tambah perkataan tinggi-tinggi. Lebih tinggi MV, lebih tinggi RV. Tapi pemboleh ubah bergerak balas ini ada dua. Kadar tindak balas yeast kamu kira. Kita gunakan formula ini, kita kira. Pemerhatian yang sebenar yang kita buat ialah bilangan gelembung udara. So ini pun boleh digunakan sebagai hipotesis. So kalau nak, kita boleh gunakan bilangan gelembung udara sebagai jawapan. Lebih tinggi kepekatan larutan glukosa, lebih tinggi bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam 7 minit. Perhatikan dua-dua jawapan yang saya berikan ini ada MV dan juga RV. MV dimanipulasi, RV bergerak balas. Yang warna biru dimanipulasi, yang warna hijau adalah bergerak balas. Tak payah tulis dua-dua, pilih satu daripada dua ini. Suka hati kamu, dua-dua pun betul sebab yang penting ialah semua maklumat ini datang daripada soalan. Everything is from the question. Tak ada benda baru yang saya tambah. Semua yang saya tulis adalah berdasarkan kepada maklumat yang ada dalam soalan. Sebab itu, kalau kamu faham konsep, kertas 3 adalah soalan yang sepatutnya senang. Soalan seterusnya. Menggunakan data dalam jadual 1, lukis satu graf yang bersesuaian untuk menunjukkan hubungan di antara kadar tindak balas yeast melawan kepekatan larutan glukosa. Gunakan kertas graf yang diberikan. Okey, saya dah lukis graf dia. So, kertas graf akan diberikan. Kebanyakan student boleh lukis graf. Dan graf ini biasanya akan beri kamu 3 markah. Tapi banyak student akan kehilangan markah sebab mereka tak berikan apa yang pemeriksa hendak. Kadang-kadang mereka tak tahu. Kebanyakan student apa yang mereka buat ialah mereka luangkan masa yang banyak untuk lukis garis graf tersebut. Garis itu hanya akan berikan kamu 1 markah. Baki 2 markah kamu dapat dari paksi Y dan juga paksi X. So sebelum kamu lukis garis itu, lengkapkan paksi X dan paksi Y. Sebab setiap paksi akan berikan kamu 1 markah. Pastikan kamu gunakan unit yang betul. Pastikan kamu gunakan skala yang betul. Pastikan kamu ada tajuk untuk paksi X dan juga paksi Y. Secara syarat untuk kertas 3 graf ialah lukis graf sebesar yang boleh. Lagi besar, lagi bagus. Banyak student lukis graf tapi graf itu terlalu kecil, mereka kemungkinan besar tak dapat markah. Secara general rule, graf itu mesti lebih besar daripada separuh kertas graf. It should be larger than half of the graph paper. Dan bila saya lukis graf, perkara pertama yang saya label ialah paksi X dan paksi Y. Ini adalah paksi X. So nilai, kita hanya ada 2 nilai untuk kepekatan larutan glukosa, iaitu 5% dan juga 10%. So dua-dua, sebab saya hanya ada 2 nilai, saya gunakan 8 grade untuk setiap 5%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau saya guna 8 grade untuk 5%, saya kena ambil lagi 8 grade untuk sampai 10%. Skala mesti sama. Dan kita perlu labelkan paksi X dan juga paksi Y. Bukan saja kita perlu label, kita juga perlu berikan unit untuk label tersebut. Kalau skala betul, kalau nilai titik perpuluhan betul, kalau ada unit dan juga tajuk, paksi X secara akan beri kamu 1 markah. Untuk paksi Y, kadar tindak balas yeast, nilai yang kita ada ialah 2.6 dan juga 4.1. So paling tinggi 4.1, kita boleh bawa dia sampai contoh nilai 5. So itu yang saya buat dekat sini. Dalam graf itu saya bawa dia sampai ke nilai 5. So ini adalah untuk paksi Y. So, mula dengan 0, kita bawa sampai ke 5. Untuk pastikan saya boleh bawa setinggi yang boleh,
Saya gunakan 4 grade untuk setiap satu kadar tindak balas. Dan perhatikan dekat sini yang saya tak tulis 1, 2, 3. Saya tulis 1.0, 2.0. Kenapa ada 1 titik perpuluhan? Nilai yang kamu tulis sini mesti sama dengan apa yang kamu tulis dalam pengiraan. Dekat sini ada 1 titik perpuluhan. Dekat sini pun mesti ada 1 titik perpuluhan. Kalau tak ikut titik perpuluhan yang sama, so consider graf ini kurang tepat. 1 markah tak diberikan. So, saya dah berikan, saya mula dengan banyak student, ini pun mereka lupa. Pastikan kamu berikan origin ataupun permulaan. Mula dengan kosong dan pastikan skala yang betul. Saya guna 4 untuk setiap satu nilai. 4, 8, 12 sampai saya ada nombor 5. Pastikan kamu label paksi Y iaitu kadar tindak balas ZIS, berikan unit gelembung per minit. Selepas kamu dah lengkapkan paksi X dan juga paksi Y, sekarang kita boleh lukis graf. Kita boleh tandakan titik-titik dia. So yang pertama nilai dia ialah untuk 5% 2.6 gelembung. So ini adalah 5% di bawah sini. Garis ini 5%, maksudnya kita kena cari 2.6. So 2.6 dekat sini. So kalau saya nak lukis satu garis 2.6 dari sini sampai ke sini. So ini adalah titik pertama 2.6 kalau kepekatan glukosa ialah 5%. Kalau kita kira yang baki, ini adalah untuk 10%. 10% nilai dia 4.1. Ini adalah 4.1. Kalau kita bawa garis, kita dapat dekat sini. So, selepas kita tandakan kedua-dua titik tersebut, sebab hanya ada 2 titik, kita boleh lukis satu garis lurus. Kalau ada lebih dari 2, kalau boleh, seboleh-bolehnya garis lurus. Kalau tak boleh garis lurus, lukis satu lengkung, tapi pastikan lengkung yang licin. Smooth curve in English. Tapi sini 2 data garis lurus cukup. Satu mistake yang biasa student buat semasa exam ialah mereka biasanya akan sambungkan satu garis daripada titik yang pertama ini mereka bawa sampai kosong. Mungkin itu adalah ajaran dalam subjek fizik. Mungkin dalam subjek fizik, tolong cek dengan guru fizik kamu ataupun guru kimia. Macam mana buat kertas 3 untuk subjek tersebut. Untuk bio, kamu tak boleh suka-suka panjangkan garis sampai ke kosong. Ini salah. Jangan panjangkan garis. Data yang kamu ada, lukis itu cukup. Kita ada 2 titik, lukis satu garis untuk menghubungkan 2 titik cukup. Jangan suka-suka sambung sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku bila kita ubah nilai untuk paksi X. Mungkin graf itu dia naik macam ini. Mungkin graf itu adalah garis lurus. Mungkin dia turun macam ini. Kita tak tahu. Kalau tak tahu, jangan lukis. So, untuk bio, yang kamu tahu, you know the data, draw the data. That's all. Don't simply extend the line. Kalau extend the line, kalau kamu panjangkan garis, consider satu markah untuk garis akan hilang. So, ini adalah graf yang kita sudah lukis. Kita ada paksi Y, skala betul, unit betul, tajuk yang betul. Tajuk siap dengan unit. Sama dengan paksi X. So, satu markah untuk paksi X, satu markah untuk paksi Y, satu markah untuk graf. Banyak student luangkan masa yang banyak, lukis graf cantik-cantik. Tapi dia tak label paksi X, dia tak label paksi Y, 2 markah sudah hilang. So, always when you're drawing the graph, lengkapkan paksi X, paksi Y, dapatkan 2 markah itu, lepas tu lukis graf. Garis lurus atau garis lengkung, kalau lengkung, lengkung yang licin. Lepas kita lukis graf, soalan terakhir dalam kertas soalan saya ialah seorang murid mengulangi eksperimen yang sama seperti tabung DDB, tetapi tidak menambahkan minyak parafin ke dalam tabung DDB tersebut. So, ramalkan bilangan gelembung yang dihasilkan selepas 7 minit. Dia suruh ramalkan.
Okey, so ini standard. Soalan terakhir adalah soalan di mana kita akan ubah. Biasanya kita akan ubah, pemboleh ubah dimalarkan. Untuk soalan ini, contoh pemboleh ubah dimalarkan ialah 2 gram yeast. So biasanya soalan sebab kesemua jawapan sebelum ini, A sampai soalan sebelum ini adalah soalan F. A sampai F. Hampir ke semua penerangan kita ialah pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah dimalarkan kita tak terangkan sebab dia dimalarkan, dia tak mengganggu eksperimen, dia tak mempengaruhi eksperimen. So soalan yang terakhir itu, apa yang kita tak ubah, kita ubah. Iaitu kita ubah pemboleh ubah dimalarkan, kita tanya apa yang berlaku, berikan pemerhatian. So biasanya soalan akan tanya, kalau kita gunakan 3 gram yeast, sebab dimalarkan ialah 2 gram. Kalau kita guna 3 gram yeast, apa berlaku? Kalau kita guna 20 ml larutan glukosa, apa berlaku? Kita akan ubah pemboleh ubah dimanipulasi. Maaf, pemboleh ubah dimalarkan. Tapi soalan ini apa dia buat? Dia ubah langkah berjaga-jaga. Kalau kamu tak buat langkah berjaga-jaga, apa yang akan berlaku? Tadi kita dah terangkan, fungsi minyak parafin ini adalah untuk menutup larutan glukosa supaya gas oksigen tidak meresap ke dalam larutan glukosa. Sekarang minyak parafin tak ada. So ayat bertentangan. Tadi tak meresap, sekarang akan meresap. Gas oksigen dari atmosfera akan meresap masuk ke dalam larutan glukosa. Bila ada oksigen, yeast yang ada di dalam larutan glukosa itu akan melakukan respirasi aerob. Respirasi aerob akan menguraikan glukosa dengan lengkap, lebih banyak tenaga dihasilkan, lebih banyak gas karbon dioksida akan dihasilkan. So maksudnya bilangan gelembung udara yang dibebaskan akan meningkat. Kalau kamu tulis bilangan gelembung udara meningkat, kamu mungkin tak dapat markah sebab teknik untuk soalan pemerhatian ialah kalau boleh gunakan data daripada eksperimen, baru jawapan itu betul. So soalan sudah beritahu kita ini adalah tabung didik B. Kita pergi ke data yang kita ada. Kalau kita tengok untuk tabung didik B, bilangan gelembung udara yang dibebaskan adalah 29. Itu kalau kamu tutup dengan minyak parafin. Kalau tak tutup dengan minyak parafin, bilangan gelembung yang dihasilkan akan meningkat, iaitu dia akan jadi lebih tinggi daripada 29 gelembung. Itu maksud gunakan data daripada eksperimen. Ada student tulis bilangan gelembung yang dibebaskan akan meningkat. Ada student tulis bilangan gelembung yang dibebaskan adalah lebih tinggi daripada 29 gelembung. Student itu gunakan data daripada eksperimen. Pemerhatian mesti guna data. So jangan beritahu gelembung meningkat. Lebih tinggi daripada 29 gelembung. Itu yang saya tulis di sini. Kalau kamu perasan, jawapan yang saya tulis, bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam 7 minit lebih tinggi dari 29 gelembung. Menjadi lebih tinggi daripada 29 gelembung. 29 gelembung adalah data daripada eksperimen. Lepas kamu gunakan data untuk jawab pemerhatian, soalan seterusnya ialah terangkan kenapa. Saya dah terangkan tadi, tanpa lapisan minyak parafin, gas oksigen atmosfera meresap ke dalam larutan glukosa. Yeast akan melakukan respirasi aerob dengan menggunakan oksigen. Lebih gas karbon dioksida akan dibebaskan. Itu sahaja. Ini adalah prediction. In Malay kita panggil ini ramalan. Ini ramalan kita guna data dari eksperimen. Penerangan kita beritahu based on the question apa yang berlaku. So ini adalah jawapan untuk soalan ramalan. Pastikan kamu gunakan data dan berikan penjelasan yang sepatutnya. Ini adalah secara am soalan tidak berpandu. Dan soalan habis di sini. Kalau ada soalan berpandu, soalan terakhir itu biasanya adalah berikan definisi operasi.
So, walaupun soalan itu tak ada dalam soalan ini, saya masih nak terangkan bagaimana jawab soalan definisi operasi. Sebab kebanyakan student mungkin tak faham macam mana jawab soalan itu. So, saya tambah satu lagi soalan dekat sini, tapi soalan ini biasanya keluar kalau eksperimen itu adalah tidak berpandu. Okey, soalan yang saya nak tambah di sini ialah berdasarkan eksperimen ini, berikan definisi operasi bagi fermentasi. In English, we call operational definition. Dan kebanyakan student keliru dengan soalan ini. Dan banyak student apa yang mereka buat ialah sebab soalan beritahu berikan definisi, mereka biasanya berikan definisi yang mereka belajar dalam kelas, dalam teori. Contoh kalau kita tanya berikan definisi operasi fotosintesis. Berdasarkan eksperimen, andaikan eksperimen itu berkaitan dengan fotosintesis, mereka tanya definisi operasi untuk fotosintesis. Kebanyakan student apa yang mereka buat, mereka akan berikan definisi yang mereka belajar dalam kelas teori. Fotosintesis adalah proses yang menghasilkan bahan organik kompleks daripada molekul-molekul ringkas bukan organik dengan menggunakan tenaga cahaya yang diserap oleh klorofil. Definisi itu betul, tapi itu definisi teori. Soalan nak definisi berdasarkan kepada eksperimen yang kamu lakukan. So, jawapan kamu mesti gunakan maklumat daripada eksperimen ini. So, kita ada satu teknik yang mudah untuk jawab soalan ini, iaitu kita berikan dua jawapan. Jawapan pertama ialah soalan ialah pemboleh ubah bergerak balas campur dengan pemboleh ubah dimalatkan. Soalan maksudnya, soalan tanya apa itu fermentasi. So, kita tukar. Fermentasi ialah pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalatkan. Saya akan berikan jawapan lepas ini. Ayat kedua yang kita berikan ialah soalan dipengaruhi oleh pemboleh ubah dimanipulasi. Fermentasi dipengaruhi oleh pemboleh ubah dimanipulasi. So, gunakan teknik ini untuk berikan jawapan. Kita sudah ada soalan, kita tukar. Soalan ialah pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalatkan. Ayat yang kita tulis itu mesti ada pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalatkan. Ayat kedua, soalan itu dipengaruhi oleh pemboleh ubah dimanipulasi. Contoh untuk soalan ini, apa itu fermentasi? So, fermentasi ialah proses pembebasan gelembung udara dari 2 gram yeast dalam masa 7 minit. Fermentasi ialah soalan. Proses pembebasan gelembung udara dari yeast yang warna hijau itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. 2 gram yeast dalam masa 7 minit adalah pemboleh ubah dimalatkan. Jawapan seterusnya ialah fermentasi dipengaruhi oleh kepekatan larutan glukosa. Kepekatan larutan glukosa ialah pemboleh ubah dimanipulasi. That's all. So, kalau kamu gunakan teknik ini, kamu boleh dengan senang dapat apa itu operational definisi atau definisi operasi bagi apa-apa yang ada dalam soalan. Gunakan teknik ini dan automatically the answer becomes easy. Tapi ini akan keluar kalau eksperimen itu adalah tidak berpandu. Maaf, kalau dia berpandu. Kalau tidak berpandu, soalan ini biasanya tak ada. Soalan yang akan keluar adalah ini. Kamu kena buat ramalan. Anyway, apa-apa soalan yang keluar, kalau respirasi yeast keluar, fermentasi yeast keluar sebagai soalan, saya dah berikan ke semua penerangan yang saya rasa diperlukan untuk exam. Kita tak tahu soalan mana yang akan keluar. Kalau soalan ini keluar, pastikan setiap jawapan kamu gunakan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jawapan yang kamu tulis itu mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. That is the technique. Dan ke semua jawapan yang saya berikan dalam soalan yang saya bincangkan tadi, saya dapatkan daripada soalan, daripada kertas soalan. So that means, kalau kamu tahu teknik, tahu mana nak dapatkan jawapan, tahu apa ayat yang perlu kamu guna, kertas 3 adalah kertas yang kamu mesti dapat markah penuh, no excuse. The only thing that could go wrong, mungkin kamu silap buat eksperimen. Mungkin data yang kamu dapat itu mungkin tak
tak lengkap. Itu dari segi eksperimen yang kamu lakukan. Dari segi menjawab soalan, gunakan teknik yang saya dah ajak, boleh dapat markah penuh. So paper 3 for bio. Lakukan eksperimen, gunakan teknik, dapatkan markah penuh. Saya harap subjek-subjek lain pun kamu boleh dapat markah penuh. So we don't know what is the question. Kalau soalan ini keluar, nasib baik. If it comes out, follow the technique. And after that, maybe you can give a comment if it comes out lah. If it doesn't come out also. At least you learn the technique. Come back to this video and just give me a few comments. What happened in the experiment? What happened in the actual exam? Okay, so that's all. Terima kasih kerana melawati channel saya dan spending at least 1 hour listening to what I'm explaining here. Hopefully it's helpful for you. I'll meet you all again when we discuss paper 2. Thank you.